Okey, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farha Adlin, Medik Inggeris. Nombor kad matrik saya di 183113440. Saya daripada grup 8 dan grup kami akan membentangkan tajuk hak golongan profesional. Okey, hak ni didefinisikan sebagai tutup moral dari Rowan dan Zenesh daripada tahun 2000. Iaitu sarjana yang mula menggunakan istilah hak sebagai tutup moral ialah Wesley Holford dari tahun 1919. Ketiga orang ni menggunakan definisi yang sama, iaitu hak ni sebagai tuntutan moral. Okey, jika seseorang individu menuntut hak moralnya tidak mahu diganggu oleh orang lain, maka ia perlulah difahami oleh orang lain sebagai satu tanggungjawab moral untuk tidak mengganggu individu tersebut. Okey, hak moral ni merujuk kepada hak seseorang individu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Ianya perlu difahami oleh orang lain. Tanggungjawab mereka adalah tidak mengganggu hak individu tersebut. Okey, hak moral ni kita perlu menuntut kerana tidak mahu diganggu oleh orang lain. Kat situ adalah satu tanggungjawab tidak boleh mengganggu orang lain, iaitu hak moral lah. Okey, seterusnya kawan saya akan menyambung hak profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Akilah binti Aziz. Nombor matrik di 183100987. Saya akan sambung selepas definisi tadi. Hak profesional. Hak profesional ialah seorang profesional mempunyai hak yang moral yang bertindih dengan hak sebagai manusia biasa. Contohnya sebagai pekerja dan sebagai profesional. Seterusnya, sebagai manusia biasa, profesional, dia mempunyai hak untuk hidup dan kebebasan menjalankan kehidupan dia berdasarkan kepentingan masing-masing. Profesional berhak untuk bekerja bagi menyara kehidupan dan berhak untuk tidak didiskriminasi dalam apa bentuk sekalipun. Seterusnya, hak profesional ni hak yang penting bagi seorang profesional. Contohnya macam hak yang berkait dengan peranannya sebagai seorang profesional dan obligasi antaranya ialah hak untuk membuat penilaian secara bebas, iaitu tanpa ugutan dan paksaan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hak untuk menolak daripada melakukan sebarang tindakan yang tidak beretika dan melanggar undang-undang. Hak yang ketiga, hak untuk bercakap kepada khalayak tentang tugas dan tanggungjawab. Hak yang keempat, hak untuk melindungi klien dan orang awam daripada sebarang kemudaratan yang dilakukan oleh orang lain. Peranan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pengiktirafan profesional hasil daripada kerja-kerja yang dilakukannya. Seterusnya, warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Madiha binti Muhammad Khalid, nombor matrik di 183111044. Saya akan terangkan bahagian meniup wisil. Perbuatan meniup wisil merujuk kepada pendedahan, salah laku dan perbuatan yang tidak beretika dalam sesebuah organisasi oleh pekerja atau bekas pekerja dalam sesebuah organisasi. Pendedahan ini dibuat oleh pekerja atau bekas pekerja dengan mengetepikan saluran-saluran biasa dan pihak tertentu dalam organisasi. Pendedahan ini juga dilakukan oleh pekerja atau bekas pekerja kepada pihak luar yang mempunyai autoriti dan kuasa untuk bertindak. Okey. Ciri-ciri utama perbuatan meniup wisil ada 3, iaitu tindakan mendedahkan, bahan maklumat, ejen penerima maklumat. Okey, tindakan mendedahkan ialah sengaja menyampaikan maklumat kepada pihak tertentu di luar organisasi. Yang kedua adalah bahan maklumat, yang mana ia menyerahkan maklumat yang ada kaitan dengan perbuatan tidak beretika seperti jenayah, gangguan seksual, ketidakadilan kepada pekerja dan lain-lain. Yang ketiga adalah ejen, iaitu orang yang mendedahkan maklumat tersebut ialah pekerja atau bekas pekerja atau sesiapa yang mempunyai hubungan rapat dengan organisasi berkenaan. Yang keempat adalah penerima maklumat.
iaitu maklumat disampaikan kepada seorang atau organisasi yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan. Seterusnya adalah bentuk perbuatan meniup wisil. Bentuk perbuatan meniup wisil terbagi kepada dua, iaitu meniup wisil luaran dan meniup wisil dalaman. Meniup wisil luaran ialah menunjukkan bahawa maklumat yang disampaikan kepada pihak tertentu di luar organisasi. Dan yang kedua adalah meniup wisil dalaman, iaitu bermaksud perbuatan itu berlaku dalam organisasi. Okey, yang kedua adalah identiti peniup wisil. Ada dua juga, iaitu terbuka dan tertutup. Terbuka ialah peniup wisil memperkenalkan identitinya. Dan yang tertutup ini adalah peniup wisil yang tidak memperkenalkan identitinya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Okey, seterusnya kita masuk ke keadaan yang membolehkan profesional meniup wisil. Okey, keadaan yang membolehkan profesional meniup wisil bergantung kepada dua persoalan pokok. Yang pertama, keadaan yang membolehkan, dan yang kedua, keadaan yang menjadi obligasi moral untuk berbuat demikian. Okey, keadaan yang membolehkan seseorang profesional meniup wisil. Yang pertama, jika perbuatan tidak beretika itu mendatangkan kemudaratan yang serius kepada masyarakat. Yang kedua, jika keprihatinannya telah diberitahu kepada pegawai atasan. Dan yang ketiga, jika pelbagai usaha melalui saluran tertentu dalam organisasi tidak berkesan. Okey, seterusnya prosedur meniup wisil. Okey, yang pertama, dalam keadaan biasa, mulakan dengan menggunakan saluran yang betul dalam organisasi. Yang kedua, kemukakan bantahan dengan segera kepada pihak atasan. Yang ketiga, ambil kira perasaan orang yang terlibat. Yang keempat, tumpukan kepada isu dan bukan kepada individu. Yang kelima, beritahu ketua secara formal atau tidak formal. Yang keenam, dakwa dengan rekod atau dokumen yang relevan. Yang ketujuh, minta nasihat daripada rakan sekerja. Yang ke-8, sebelum didedahkan kepada pihak luar, bincang dengan jawatan kuasa disiplin organisasi. Yang ke-9, minta nasihat peguam mengenai perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Okey, seterusnya kaedah mengatasi meniup wisil. Okey, yang pertama, organisasi perlu mengamalkan polisi terbuka, iaitu semua individu diberikan kebebasan bercakap dan berkomunikasi dalam organisasi. Yang kedua, menubuhkan jawatan kuasa etika yang bebas untuk menyiasat perbuatan yang tidak beretika dalam organisasi. Yang ketiga, melakukan modifikasi intraorganisasi. Kalau sebelum ini, pihak pengurusan atasan mempunyai kata putus dalam satu-satu kes, dengan membuat modifikasi profesional juga perlu diberikan hak moral untuk memberikan pendapat dan pandangan kepada jawatan kuasa etika dalam organisasi berkenaan. Secara tak langsung, konflik dapat diselesaikan tanpa perlu mendedahkan kepada pihak luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Az-Zahra binti Nordin, Kad Matrik di 1831139. Saya akan sambung pembentangan iaitu hak pekerja. Okey, hak pekerja ialah hak dari segi moral dan undang-undang dari segi status, dan undang-undang yang melibatkan status seseorang pekerja sebagai pekerja. Seterusnya, hak pekerja juga meliputi hak profesional dalam hubungan pekerja majikan. Hak pekerja menyatakan perasaan tidak puas hati kepada pihak majikan tanpa dikenakan tindakan oleh majikan. Okey, maksudnya kat sini hak pekerja meliputi hak profesional dalam hubungan pekerja dengan majikan. Pekerja berhak menyatakan perasaan tidak puas hati kepada majikan tanpa dikenakan tindakan oleh majikan. Seterusnya,
antara hak pekerja. Yang pertama, hak untuk mendapatkan bayaran gaji yang setimpal dengan kerja yang dilakukan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan jaminan di tempat kerja. Okey, yang ketiga, hak untuk terlibat dalam proses membuat keputusan organisasi. Maksudnya kat sini, jika berlaku pembuangan kerja, pekerja berhak memberitahu alasan mengapa mereka diberhentikan dan mereka juga berhak untuk merayu. Okey, yang keempat, hak untuk mendapatkan privasi atau bersendirian berasaskan kepada hak asasi manusia adalah dipercayai yang manusia dilahirkan bebas dan perlu diberikan kebebasan tersebut. Maksudnya kat sini, pemasangan kamera realita tertutup sedikit sebanyak menceroboh privasi pekerja. Okey, maksudnya pekerja pun berhak untuk mendapatkan privasi masing-masing. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan sambung kepada rakan saya yang lain.